شاكرين حمدا صابرين حمدا شافين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وأنت أعلم منا بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ بإذن الله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada diri kami, sama ada yang ada pada fizikal tubuh badan kami atau yang ada pada hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya ya Allah tidak ada yang menyembuhkan segala penyakit melainkan Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah pada ketika ini, pada saat ini, jika ada orang yang berdosa di kalangan kami, Kau ampunkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita di kalangan kami, Engkau bahagiakanlah. Jika ada orang yang susah hati, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang dalam kesempitan, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang bermusafir, Engkau sampaikanlah dengan selamat. Jika ada orang yang sedang menghadapi ujian peperiksaan, Engkau kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang memohon dan meminta kepadamu sebarang hajat yang baik untuknya di dunia dan Engkau redha padanya di akhirat kelak, Engkau laksanakanlah, Engkau permudahkanlah segala hajatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau limpahkanlah rahmat dan keberkatanmu ya Allah kepada seluruh ahli sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa bergabung pada setiap waktu dari pagi sampai ke malam ya Allah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran serta memahami ayat suci Al-Quran. Seterusnya ya Allah dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kurniakanlah kami bimbingan dan hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah serta inayahmu ya Allah kepada seluruh ahli jawatan kuasa sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa komited bersemangat ya Allah istiqamah untuk meneruskan, untuk menghidupkan, untuk menjalankan program-program yang telah dirancang ya Allah semata-mata untuk memartabatkan Al-Quran dalam kehidupan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, seterusnya kami memohon kepadamu ya Allah limpahan dan rahmatmu dan keberkatan darimu kepada para pewakaf dan penderma yang sentiasa mengisi tabung sahabat pencinta Al-Quran dengan wang ringgit dan yang mereka korbankan itu ya Allah, Engkau kurniakanlah ganjaran berlipat kali ganda di sisimu di dunia dan di akhirat ya Allah, berkat dengan keberkatan daripadamu ya Allah ya Rabbal Alamin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada setiap malam Jumaat untuk sama-sama kita membaca surah-surah pilihan dan kita mentadabur satu, dua ataupun tiga ayat daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita istiqamah untuk terus mengamalkan ataupun mempelajari ilmu-ilmu berkenaan ayat-ayat Al-Quran dan yuk kita amalkan apa yang kita mampu dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini kita sambung pada dua ayat saja, iaitu ayat yang 28 dan yang ke-29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Yang bermaksud, tanyakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku sebagaimana yang kamu harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab seksa yang tidak terperi? Ini persoalan ya, orang kafir tanya. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, yakni orang yang beriman, atau Allah memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam syurga. Macam itu lebih kurang. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Persoalan itu diajukan kepada mereka. Lalu Allah kata, tegaskan, mana jawabkan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah, dialah yang maha pemurah, yang kami beriman kepadanya, dan yang kepadanya lah kami berserah diri. Oleh itu, kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi, ayat yang 28 dan 29 ini berkesinambungan. Ya. Dua ayat di atas ini sebenarnya ditujukan kepada kaum musyrikin atau orang kafir yang ingkar, yang enggan mengikut seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat ini ia sebenarnya menjawab kembali permintaan kepada orang-orang kafir. Mereka minta kepada Tuhan. Apa dia mereka minta? Mereka mahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya terbunuh semua sekali. Agar segala penyebaran kerja dakwah Islam itu terhenti. Itu mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir minta supaya Nabi dan pengikut-pengikut Nabi itu mati, supaya mereka tidak diganggu dengan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi dan juga pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia yang gambarannya. Jadi ayat ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua ayat ini sebagai membantah perkataan mereka itu dan juga sindiran-sindiran yang mereka katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang 28 ini. Jadi apa yang kita dapat faham di sini, walaupun dengan ketiadaan Nabi, ada Nabi ke, tak ada Nabi ke, ada orang beriman ikut Nabi ke, tak ada ke, atau baginda serta para pengikutnya diberi kekuatan untuk mengalahkan orang kafir, jadi mereka
tetap tidak akan dapat melarikan diri daripada azab Allah. Maknanya kalau Allah dah tentukan mereka itu akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keingkaran mereka. Macam mana sekalipun Nabi kalah ke, Nabi menang ke, tak ada bezanya, mereka tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa baginda dan orang beriman ataupun dengan kaum mukminin yang mana beriman hanya kepada Allah sahaja yang Maha Pemurah, yang sentiasa memberi nikmat kepada hamba-Nya, dan hanya kepada Allah sahajalah tempat berserah diri dan dalam segala urusan di atas dunia ini. Jadi sebenarnya dalam ayat ini, walaupun kita lihat ia macam bercorak kepada cerita sejarah permulaan dakwah Islam pada satu ketika dulu, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita pada hari ini pun kita pasakkan, kita tegaskan kembali keyakinan itu dalam diri kita, bahawasanya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, yang memberi nikmat dan segala-galanya kepada hamba-Nya, dan kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hanya Allah sahaja yang dapat menyelamatkan manusia daripada sebarang bencana dan malapetaka pada hari yang pasti akan tiba nanti. Belum masuk hari kiamat lagi. Pada hari ini pun, ya, pada ketika ini, 2-3 hari ini, dalam minggu ini, ataupun dalam minggu lepas, atau dalam 2 minggu ini, atau dalam 3 minggu ini, atau dalam 1 bulan ini, kita kerap melihat di dada akhbar, ya, ataupun di kaca televisyen, ya, berita tentang gempa-gempa bumi yang terjadi di serata dunia. Sama ada di negara timur, negara barat, merata-rata Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bencana dan malapetaka di atas muka bumi ini. Jadi boleh kita timbulkan persoalan tu, siapakah yang akan menyelamatkan kita? Ya. Melalui ayat ini pun, faman yujirul kafirina min azabin alim. Persoalan itu memang Allah ajukan kepada orang-orang kafir, tapi kepada kita pun kita boleh tanya, siapa akan selamatkan kita kalau Allah telah tulis bencana dan malapetaka itu berlaku kepada kita? Kan kita tengok kalau di China dengan gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang menjadi kemegahan negara China tiba-tiba meluncur, hancur, turun macam air, macam pasir, itu semua kan bergegar, gempa berlaku di sana. Bagaimana pula kita lihat apa ini yang berlaku di Libya kan, macam mana ya, gempa bumi yang berlaku di sana. Tengok di banjir, di mana-mana berlaku banjir, tengok siapakah yang akan menyelamatkan kita, siapakah yang akan menyelamatkan manusia daripada bencana dan malapetaka tersebut. Itu belum berlaku kiamat lagi, bencana di dunia. Tapi pada hari yang pasti akan tiba nanti, jadi hari kiamat. Jadi bila hari kiamat lagi dahsyatlah. Mereka yakni orang-orang kafir pada ketika itu akan mengetahui siapa sebenarnya yang dalam kesesatan yang nyata. Sama ada orang yang mengikut nafsu dunia semata-mata ataupun orang yang mencari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir pada ketika ini mereka kata mereka yang orang yang betul, mereka lah berada di jalan yang benar. Kan berhujahkan kepada berbagai-bagai lah, mungkin kenikmatan, kesenangan, kemewahan yang dikecapi, kekayaan yang ada, mereka kata mereka di jalan yang benar. Sedangkan mereka mengikut hawa nafsu semata-mata. Padahal orang beriman pula, mereka tidak mencari kemewahan, kekayaan, kesenangan hidup. Mereka mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza. Ya, itu beza. Kaya ke, miskin ke, susah ke, senang, kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan redha, selamat kita. Tak redha, binasa kita. Jadi dalam ayat lain pun ada Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang keadaan atau perbezaan antara manusia yang mendapat petunjuk dan hidayah di antara manusia dengan manusia yang tidak mendapat petunjuk hidayah. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna au iyyahum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Kamikah ataupun mereka,
yang berada di atas petunjuk atau berada di dalam kesesatan yang nyata. Seolah bila disebut ala hudan, seolah-olah petunjuk itu membawa kita kepada ketinggian, keselamatan, menyelamatkan kita. Dan juga fi dhalalin mubin, di dalam, maksudnya kesesatan itu seolah-olah satu kawah yang besar yang menjunamkan kita ke bawah, membawa kita kepada kebinasaan. Jadi di dunia ni tak nampak lagi. Tapi bila berlaku peristiwa kiamat ataupun bencana-bencana yang menimpa, barulah manusia akan tersedar daripada apa yang mereka pilih semasa dalam kehidupan ini. Jadi 2-3 pengajaran ringkas dapat saya simpulkan di sini sekitar 5 minit insya-Allah. Yang pertama, musuh-musuh Islam akan sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan agama Islam ini secara perlahan-lahan. Itu yang kita perlu fikirkan dan sedari. Yang pelbagai cara mereka lakukan untuk menghalang kerja-kerja dakwah Islam bagi memenuhi kepuasan mereka sendiri. Serta mereka mempersoalkan kebenaran Islam dengan hujah-hujah akal. Hujah-hujah akal, maknanya hujah-hujah logik akal mereka sahaja yang tidak logik pada kita sebagai orang Islam sendiri pun. Tapi kerana mereka menggunakan akal mereka, maka mereka timbulkan persoalan-persoalan yang tidak logik. Maka kita sebagai ada yang bukan pendakwah atau ada yang sebagai pendakwah sendiri pun hendaklah sentiasa bersedia dengan hujah naqliyah. Naqliyah ni iaitu dipanggil hujah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua ialah hujah aqliyah. Hujah aqliyah ni dipanggil hujah akal, hujah logik akal untuk membalas persoalan mereka. Saya bagi satu contoh hujah aqliyah. Hujah logik, saya bagi satu contoh. Ini berlaku dalam kehidupan saya masa saya zaman bujang dulu, kerja di kedai Cina, kerja kedai buah. Jadi apa yang berlaku, masuk waktu Zuhur saya akan sembahyang. Jadi tempat yang paling bersih untuk saya sembahyang pada waktu itu ialah dalam peti ais, kedai buah. Masih ada lagi kedai itu, kedai yang besar di Ipoh. Jadi nak sembahyang kat mana tempat yang paling bersih pada ketika itu berdasarkan kepada ijtihad saya, sebab tak ada kenderaan, saya hanya ada basikal. Jadi tempat paling bersih ialah dalam peti ais. Jadi bila setiap kali nak sembahyang saya akan off switch peti ais tu, kemudian saya buka sikitlah pintu supaya dapat keluarkan suhu sejuk yang sejuk dalam peti ais, macam mana peti ais kat rumah kita macam itulah. Jadi sembahyang dalam peti ais. Jadi dah 3-4 hari saya sembahyang, akhirnya Tokek Cina pun panggil, you apa weekend, you buat apa? Saya sembahyang. You sembahyang, you tengok sana ada apa? Tak ada apa. Mana ada apa? Semua dinding peti ais. Okay. Jadi jadi ada Tuhan kan dia tanya dekat situ. Tuhan tak ada dekat sini. Ini arah kiblat saja. Kita punya arah saja. Itu dia tanya saya benda-benda yang menunjukkan persoalan kepada macam mana tahu ada Tuhan? Macam mana ada Tuhan? Kan? Jadi saya bagi satu logik, hujah akliyah, mantik ataupun hujah logik lah yang senang untuk dia faham dan boleh kita fikirkan sebagai satu hujah akliyah juga. Apa dia? Saya kata kepada dia, okey, sekarang kita bawa kipas. Kita duduk bawah kipas. Dia tunjuk dia pun tengok, okey, betul ada kipas. Kipas, bila dia pusing dia rasa apa? Rasa sejuk kan? Rasa ada angin. Rasa tak? Rasa. Boleh tak tunjuk saya angin? Saya cakap kepada dia, tunjuk saya mana angin. Dia pun dia macam orang kata apa, terdiam. Kerana apa? Kerana dia tak boleh tunjuk angin. Dia tak nampak angin. Saya pun tak nampak, siapa pun tak nampak angin. Tapi kita boleh rasa kewujudan angin tu. Bila kita rasa sejuk, tanda-tanda dia kita rasa sejuk, kita rasa kering peluh, kita rasa nyaman dan selesa. Jadi berbalik kepada persoalan dia cakap tadi, macam mana tahu ada Tuhan? Serupa itulah. Saya rasa diri saya tengok dunia ini, saya tengok orang, saya tengok semua perkara dalam dunia ini, mesti ada Tuhan punya. Macam itu saja. Itulah yang dikatakan contoh sebagai hujah akliyah atau hujah logik. Itu yang pertama. Jadi untuk menghadapi musuh bukan lagi dengan berperang dengan pedang
dan sebagainya, tetapi berperang dengan ilmu pengetahuan, dengan hujah-hujah yang melogik. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Ya, rahmat Allah kita tidak perlu kita pertikaikan. Itulah yang diharapkan oleh sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Semua daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari ini dan sampailah hari kiamat nanti, semuanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu sentiasalah kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah, itu saja. Ya, jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan daripada sebarang bencana, sebarang kerosakan, ya, atau serangan-serangan daripada musuh, dari dalam, dari luar, yang memusuhi kita, kan, yang memusuhi Islam. Kita minta perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah akan menolong orang-orang yang beriman, yang meminta pertolongan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu berserah diri, ya, bertawakal. Yang ketiga, sebagai Muslim, ya, kita mestilah sentiasa berusaha memperbaiki diri. Hmm. Ya, kenapa? Supaya kita dapat menjadi contoh dalam masyarakat. Jangan kita cepat mengatakan kita sempurna. Tak ada siapa yang sempurna. Sebalik, lihatlah orang yang lebih baik daripada kita. Orang yang lebih baik daripada kita, baru kita tahu, oh, dia sempurna, aku tak sempurna. Tapi janganlah kita tengok orang yang lebih bawah daripada kita, sudah tentulah kita akan sentiasa rasa sempurna atau lebih baik daripada orang. Sedangkan ada lagi orang lebih baik daripada kita. Jadi kita janganlah mengelaburi mata kita sendiri, dengan melihat orang yang lebih teruk daripada kita. Sebaliknya, lihatlah orang yang lebih baik, cemburulah dengan orang yang lebih baik, untuk kita meningkatkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan kita mesti berusaha untuk menyampaikan dakwah kita kepada orang Islam dan kepada orang yang bukan Islam, dengan menyebarkan ajaran. Maknanya ajaran itu bukanlah semestinya agama itu secara total, tetapi apa-apa yang baik, yang murni, yang ringan, yang senang difahami kepada orang yang bukan Islam. Bantulah mereka. Ya, kadang-kadang kita ni kan, di taman kita tu ada orang Cina yang baik, yang kawan dengan orang Melayu. Orang itu kita kena hampiri dia. Kita kena dekati, kita kena akrab dan dekat dengan dia. Ya. Supaya apa? Supaya kita ada peluang. Mana tahu dapat kita tarik dia untuk memeluk agama Islam. Mungkin ada satu sisi buruk yang dia faham serong, ya, faham tak betul tentang Islam. Jadi kita boleh kita boleh betulkan, kita boleh orang kata apa, menjelaskan apa perkara yang sebenar. Mudah-mudahan dia dapat hidayah untuk berada dalam agama Islam. Dan begitu juga kita, kalau kita nak tegur orang, ya, tegurlah di sekeliling kita ini dengan cara yang berhikmah. Kadang-kadang ya, kita suka mengumpat, ya, kita suka kata ke orang berbanding kita menegur orang depan-depan. Cakap di depan kita tak berani, kita tak boleh. Tapi kita, bila kita sebarkan keburukan orang kepada orang lain, itu sebenarnya kita dah mengumpat. Itu berani pula. Sedangkan itu lagi bahaya, kita tak akan minta maaf, kita tak sedar, kan. Jadi cukup-cukuplah, kita jangan mengata kepada sesiapa pun. Kalau kita nak tegur, kita cakap secara berdepan, ataupun gunakanlah saluran yang betul dengan cara yang berhikmah, ya, supaya apa? Supaya kita dapat memperbaiki apa yang tidak betul. Jadi jika mereka tetap berdegil, mana selepas kita sampaikan teguran, ya, kita sampaikan teguran tapi berdegil juga, tak apalah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu hati untuk, ya, kita, orang kata apa, memperbaiki apa yang tidak betul yang kita tahu. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Setakat itu perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan adalah yang baik, sedikit sebanyak dapat kita ambil dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang lebih baik dan lebih sempurna di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan memimpin bacaan 3 surah doa beserta tadabbur sebentar tadi. Daripada tadabbur Ustaz tadi, saya dapat mengambil beberapa ibrah daripada ayat-ayat yang telah Ustaz kongsikan. Antaranya pada ayat 28, kita haruslah mencontohi Rasulullah SAW. Berdakwah bukan kerana pengikut, membalas keburukan dengan kebaikan, melebihkan hak orang lain berbanding dirinya sendiri.
dan metod tarbiyah Qur'aniyah kita haruslah jalankan dalam kehidupan kita. Di mana kadang-kala kita berdakwah menggunakan dakwah sentap selalunya berjaya, tetapi kadang-kala dakwah menyerap itu akan lebih kekal lama. Manakala pada ayat yang ke-29, kita sedar bahawa rahmat Allah menandingi kemurkaannya. Kepada orang yang beriman, istiqamalah dalam beriman dan beramal soleh. Dan kita sebagai orang Islam yang beriman, janganlah cepat menghukum orang yang sesat atau orang yang berdosa. Pada ayat ini terdapat panduan dakwah iaitu gunakan pendekatan memujuk. Jangan terus mengeji atau mengutuk keburukan mereka. Namun begitu, bukanlah bermaksud kita meredai perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebaiknya berikan penerangan dan pencerahan secara berhikmah. Bukannya menghujani mereka dengan sindiran-sindiran pedas sehingga mereka menjauhi kebenaran. Tugas pendakwah hanyalah menyampaikan sahaja kerana hidayah itu milik Allah. Baiklah, semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini kita dapat manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Dan semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Saya minta maaf kerana pada hari ini audio suara tidak berapa bagus. Saya masih lagi teka. Minta maaf ya semua. Dan saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Aina sehat kembali.